Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ala a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa arrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Akademi, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni dapat lagi kita bersama-sama dalam siri munajat umat. Alhamdulillah, dengan tim skuad munajat umat yang sanggup bersusah-susah bersusah-susah ni, waktu-waktu macam ini ni waktu yang sangat susah untuk kita berikan, kerana padanya waktu untuk kita berehat kalau tak ada apa-apa memang digalakkan untuk tidur awal lima sekalian. Kalau mana yang boleh atur timing tidur kan, kelas ni kan pukul 11.30, lepas isyak tu tak ada apa-apa urusan, tidur sekejap, kemudian set jam pukul 11 ke dah bangun balik, dah kira 1/3 malam lah ni 1/3 lah, awal malam dibangunkan, dah boleh dah maknanya nak isi dengan tahajud, dah boleh dah, lepas pada pengajian boleh. Dan waktu begini memang waktu yang sangat, orang kata apa, kalau digunakan untuk rehat tu memang sangat diperlukan. Namun kita memilih untuk bersusah-susah dan saya yakin susah-susah ini tidak sia-sia. Kerana apa? Kerana kita pertama kita niatkan untuk majlis, menghidupkan majlis ilmu, majlis ilmu. Yang itu pertama. Yang kedua, kita nak duduk dalam satu amalan, iaitu amalan untuk mendoakan saudara se-Islam kita. Amalan untuk mendoakan saudara se-Islam. Bukan tunggu ada isu baru nak doakan, tidak. Kita nak mendoakan, saling doa mendoakan. Antara amalan yang tinggi nilai di sisi Allah adalah mendoakan kemaslahatan untuk saudara se-Islam kita. Dan kita nak melazimi dengan amalan munajat umat ini agar Allah SWT memilih kita untuk punya satu sifat empati, sifat rahmah. Ini punya satu sifat untuk melihat suatu suasana yang berada di dalam kebahagiaan, doakan
orang susah kita nak doakan, orang sakit kita nak doakan, apatah lagi saudara kita di Palestin yang sedang bertungkul lumus, bergadai nyawa. Masya Allah. Namun itulah, tak susah pun kan Puan Faridah, betul kat tu. Tapi yang susah ni nak bangun tu, nak spare time kita ni waktu begini ni. Betul tu, bermaksud ini time lapang kita kan. Tak susah duduk santai-santai, relax-relax kita waktu begini. Jadi kita nak susah-susah kan. Antaranya jemaah sekalian, kita kena sentiasa melihat satu sudut yang mana jikalau kita berada dalam keadaan kesenangan. Senanglah waktu sekarang ni kan. Senang ini, waktu senang ni kita nak susah-susah. Itu bagus. Itu bagus. Satu nikmat ni, nikmat. Waktu kita senang ni, senanglah senang. Ya Allah, relax waktu malam macam ni kan. Kita insya-Allah usahakan. Walaupun kadang mengantuk kan. Memang. Adapun begitu, kita nak sumbang masa kita. Nak berikan masa kita, nak menyumbang kepada masa dan tenaga. Waktu ni masa dan tenaga. Dan guna juga harta ni. Gunakan handphone yang Allah bagi, line yang Allah bagi ni kita nak bayar balik. Elektrik kita pakai ni harta lah. Harta kita gunakan. Kita gunakan masa kita. Kita gunakan tenaga kita. Kemudian kita gunakan harta kita. Alhamdulillah jemaah sekalian. Kita nak memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan kita nak lihat bahawasanya kita nak memastikan, kita nak utilize, kita nak sangat memastikan masa yang Allah berikan ini kita tak nak jadi satu masa yang sia-sia. Apatah lagi waktu-waktu begini jemaah sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan ada padanya itu kelebihan di sisi Allah SWT. Allah berikan kelebihan. Baik jemaah yang muliakan Allah SWT, insyaAllah. Dan kalau kita lihat suasana cuaca ketika ni kan, saya tahulah di tempat tuan-tuan semua jemaah sekalian, di sahabat saya dia share di mana tadi, di Subang banjir katanya, di mana di Jenderam, di beberapa tempat ada yang dinaiki air. Jadi kita doakanlah, kita tetap doakan agar Malaysia ni dijauhkan daripada balak bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, kesusahan dan kepayahan. Kita minta doa Allah jauhkan. Dan kita ialah, kerana saya pergi naik kuliah naik motor jemaah sekalian, naik motor memang sangat orang kata apa, sangat efektif lah naik motor ni. Masa kan, semua orang kata hujan, saya pun cakap lah pakai berhujan. Lepas tu saya pun tambah lagi, apalah sangat dihujani, hujan yang mana air nak dibandingkan dengan saudara kita di Palestin dihujani api, dengan senjata api. Allahu Akbar. Dia semangat. Kata, tahu tak apa. Kita dihujani hujan. Itu pun kita kadang berat hujan kan. Basah lah. Lepas tu perjalanan kita pun kita kena berhati-hati. Namun tidaklah seteruk mana keadaan saudara kita di Palestin dengan dihujani pula dengan hujan api, senjata api. Allahu Akbar. Hari-hari balik kerja hujan right, alhamdulillah. Iyalah kan. Jadi kita dapat rasa suasana tu kan, suasana untuk mujahadah. Bukan senang juga, cuma kita merenungkan keadaan ada yang lebih susah daripada itu, yang saudara kita se-Islam di Palestin ya Allah, yang sedang bertungkul lumus sekarang ni. Allahu Akbar. Baik jemaah yang muliakan Allah Taala, mari kita teruskan dengan munajat umat insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita lazimi bikiraatil suratul Fatihah, Allah akan kabulkan doa kita jemaah sekalian. InsyaAllah setakat ni memang Allah kabulkan banyak perkara lah. Wallahi jemaah sekalian, tak tercerita. InsyaAllah nanti Masya Allah, pernah kan saya minta kongsi kan. Cuma bila kita dah dapat nikmat daripada amalan itu, maka jadi tanggungjawab kita untuk menjaganya, memeliharanya, dan juga kita menyebarluaskan kepada siapa yang Allah pilih untuk mendapatkan hasilan daripada amalan-amalan tertentu insya-Allah. Baik, mari kita mulakan jemaah sekalian. Bagi yang nak ambil air, silakan air.
InsyaAllah. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada tempat-tempat macam tadi apa? Di masjid mana? Solidariti Palestin buat doa munajat kan? Yalah. Kita sekuat munajat umat, kita munajat setiap malam sekalian. Siapa sanggup bertahan bersama-sama susah-susah, silakan. Alhamdulillah, kita jadi tim jemaah yang ya kumpulan yang kecil tapi hajat kita besar. Mudah-mudahan Allah melihat hajat kita. Khair, sediakan air, dah ada air, alhamdulillah. Khair. Bismillah. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pengajian hakikat kehidupan Cik nak tak ada dalam pendrive lagi, tapi ada jemaah kita yang dah convert ke YouTube kan, Puan Anisah tu kan, dia dah buat detail tu. Boleh rujuk kat dia, kemudian daripada situ nak convert ke pendrive silakan. Dia dah susun daripada awal hingga yang terkini pengajian sifat 20 kita, insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan kepada negara Malaysia ya Allah, jauhkan pada balak bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, kesusahan dan kepayahan ya Allah. Dan juga ya Allah, berikan pertolongan kepada negara Palestin ya Allah, mujahidin yang ada di sana ya Allah, seluruh umat yang ada di sana ya Allah, semua yang bantu ya Allah mempertahankan Palestin, bantulah ya Allah, berikan kekuatan dan kemenangan ya Allah, kekuatan dan kemenangan dan pembebasan Palestin ya Rabb, dan semua negara-negara Islam ya Allah, selamatkan ya Allah pada segala bentuk fitnah, cobaan, dugaan dan ancaman pada musuh-musuh Islam ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan kepada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Allah, kabulkan segala hajat kami dunia akhirat, kabulkan segala hajat kami ya Allah, urusan kami dunia akhirat kabulkan ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, fi kulli hajat musta'in kabulkan. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Selesai sudah bacaan Bikiratul Fatihah, bacaan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah 9 kali bacaan, 7 dengan riwayat 14 dengan qiraat 7. Jemaah yang mulia Ta'ala, dalam satu amalan itu kita lakukan mestilah dengan ilmu dan keyakinan. Lalu kita beramal dengan yakin, dan kita yakinlah dengan Allah SWT bahawasanya segala apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya pasti jadi. Alhamdulillah. Maka sebab itulah kita kena tunjukkan kesungguhan, keyakinan yang tidak berbelah bagi, dengan waktu yang perlu kita laburkan, waktu dan tenaga, harta pada amalan itu. Bagi contoh Bikiratul Fatihah, saya kalau nak terjemahkan dengan amalan Fatihah ni dalam rupa bentuk harta, tak tergambar, permata pun tak tergambar, kerana Fatihah ini silsilahnya, susu galunya itu, yang mana antara surah yang padanya menjadi pelengkap, pelengkap pada seluruh surah, pelengkap kepada ibadah solat yang menjadi rukun, dan ia menjadi ibu bagi segala ruqyah. Ibu apa penyakit kita ada. Sebab tu bagi yang mana diuji dengan sakit, diujilah, dan jangan tunggu sakit, jangan tunggu kena sampuk, kena ada saka, baru kena ada, baru kita nak buat. Itu pun satu perangai kadang-kadang orang ni, dia dah kena baru nak tergantuk, baru tak nak tengadah kan. Tapi memanglah dah biasa kena macam itulah kan, dah terkena baru nak mencari. Tak apalah daripada tak mencari, tapi kita kena faham, ibu ruqyah ini adalah bagi segala penyakit. Penyakit ada je jemaah sekalian, penyakit yang zahir dan penyakit yang batin. Orang sakit hati pun penyakit juga kan. Jadi orang sakit hati ni kemudian dia boleh buat apa-apa saja, dan kita pun berlindung. Allah suruh kita berlindung pada orangnya minal jinnati wan nas, daripada kejahatan jin dan manusia yang mana melakukan kedengkian kejahatan. Dan apatah lagi di akhir zaman ini, mata-mata melihat kejahatan dengan melihat dengan kejahatan ni banyak. Jadi apa amalan lagi yang kita nak jadikan amalan yang berterusan, dan ia ada amalan yang ada bimbingan, bacaan yang bimbingan. Ya, ada zikir-zikir lain silakan, tak salah. Cuma nak bagi tahu Al-Quran tu zikir yang paling utama. Al-Quran tu adalah dipanggil zikir. Dan dalam Al-Quran sebelum dia zikir-zikir yang kita amalkan itu Al-Fatihah lah, tunggak dia.
dalam 114 surah, semua duduk dalam satu surah Al-Fatihah. Dalam 114 surah, semua duduk dalam satu surah Al-Fatihah. Dalam 6,326 ayat atau 6,666 ayat, semua duduk dalam surah Al-Fatihah. Dirangkumkan, disimpulkan, dikhulasahkan, dia akan duduk dalam Fatihah. Dan dalam Fatihah juga akan disimpulkan Bismillah. Jadi bayangkan, kita amalkan benda ni jemaah sekalian, bukan sehari dua. Dan kita telah pun dapat permata tu di tangan. Yang mana kalau nak banding permata pun tak terbanding. Kita dah dapat dah amalan tu. Jangan tengoklah siapa yang menyampaikan. Saya ni memang cak ayam lah. Tapi amalan tu, cak ayam pun ada cap kan. Saya ni langsung tak ada cap apa pun. Tapi Allah nak uji. Kita kena cari amalan yang bersanad. Amalan yang ada susu galu. Dan bacaan Al-Fatihah ni bukan senang nak dapat ya jemaah sekalian. Bukan senang-senang nak dapat Al-Fatihah dibaca dengan kaedah jama'i 14 riwayat 7 qiraat. Wallahi. Kalau ada pun takkan boleh baca konsisten setiap malam. Dia cari. Nak menunjukkan Al-Fatihah ni berat. Dah lah berat. Kemudian boleh baca setiap malam pula. Melainkan kalau saya postpone tu saja. Nak baca sendiri tak boleh. Kena baca dengan saya sebab apa? Sebab kaedahnya begitu. Guru kata, Datuk Syekh Salahuddin Omar Qari kata begitu. Siapa yang ambil 14 riwayat 7 qiraat saja yang boleh baca. Sebab doa tu, ujung tu. Jadi jemaah sekalian, saya melihat dalam perjalanan apa yang saya lalui, banyak kesan yang saya lihat, memang saya cukup yakin ianya adalah asbab daripada keberkatan, kemuliaan daripada kalamullah itu sendiri. Apatah dengan suratul Fatihah itu sendiri. Jadi amallah rugi, sangatlah rugi dan teramat rugi jemaah sekalian. Apabila seseorang itu dia menyangka, dia kalau yang tak pernah jumpa, lintas lalu tak apa. Al-Fatihah. Ni yang dah jumpa, yang dah pernah baca, yang dah dengar dah, dia tinggalkan. Sangat rugi, saya tak tahu cakap apa. Dan ditinggalkan pula kerana keadaan. Tak sempat lah, malas lah, letih lah. Letih tak apalah, ala kulli hal is okay. Ni, tak ada kesungguhan. Dia tak bersusah-susah untuk mempertahankan amalan yang begitu besar nilainya. Saya cerita tu tak tercerita. Betapa besar protection dia, kekuatan dia, impak dia. Sehingga kan, bagaimana orang tertanya bagaimana kita boleh, antaranya kita nak semangat, kita nak dari satu perjalanan yang lurus, yang jelas, dengan apa amalannya? Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan benda yang mudah, walaupun sudah mudah dibaca Al-Fatihah. Jangan. Jadi bersyukurlah. Yang tak pernah jumpa baca Al-Fatihah, yang tak pernah baca, tak apa. Ni yang dah baca, yang dah pegang, lepas. Allah rugi. Kalau tahulah kesan dia, macam mana kita pegang sesuatu, dia ada tingkatan dia. Kalau pegang sesuatu itu, kalau kita tahu dia ni boleh memberi kesan besar, kita akan pegang lumat-lumat, dia panggil. Semua zikir yang kita doa amat, semua zikir. Dan memang rasa malam apa nak, itulah dia punya kesan dia, itulah dia panggilnya. Sebab tu kita kena fahamkan, kita kena perjelaskan berdiri aku ni. Kalau benda lain, kita penat nama lah tu sebab kita dah guna tenaga kita kepada perkara lain. Betul, ni ujiannya. Ini ujiannya. Dan di sinilah kita nak jelaskan, dah ada bimbingan saya bagi tahu tentang apa kaedah kaifiat. Orang tu tahu Fatihah, tapi cara olah tu dengan bacaan 7 qiraat 14 riwayat setiap hari insya-Allah. Dan di saat waktu ini amalan zikir, semua zikir-zikir yang kita amalkan, semua zikir itu termasuklah di Al-Fatihah. Sebab tingkatan tertinggi itu mesti Al-Quran. Dia tak ada zikir lain selain daripada Al-Quran. Al-Quran itu nombor 1. Kitabullah. Kan? Nombor 1. Dan semua zikir-zikir itu duduk dalam Fatihah. Kita amalkan Fatihah, ibarat kita amalkan semua zikir. Allahu Akbar.
Tapi sebab dia Fatihah kan. Baca apa malam ni? Fatihah. Alah. Kalaulah tahu, betul. Syekh Amizi kita. Dalam perbincangan kita semalam, kalaulah tahu lah benda tu permata. Kalaulah tahu, katanya. Ya Allah, macam mana nak bagi tahu? Inilah di ujian. Dan saya cuba untuk bagi tahu. Dan saya cuba nak bagi tahu dan nak bagi tahu. Wallahi jemaah sekalian. Tak ada apa-apa kepentingan pun. Tak ada apa-apa manfaat anak kita dapat pada manusia pun. Tak ada. Sebab bila Allah takdirkan amalan tu saya mengamalkan dan saya boleh je beramal sendiri, mas sekalian. Saya boleh je amalkan, tak payahlah buatlah munajat umat ni. Sebab amalan tu untuk benefit sendiri. Tapi kerana memikirkan maslahah itu, dan memikirkan betapa ini semua orang perlukan katanya. Semua orang perlukan. Maka kita buka. Alhamdulillah. Jadi jemaah sekalian, berusahalah melihatnya dengan begitu serius, bersungguh-sungguh. Dan Allah takdirkan waktu ini. Ini bahagian kita. Saya cuba juga awalkan, kadang-kadang cuba juga tapi tak boleh, ada je. Nak awalkan, ada jemaah jumpa, ada perbincangan itu dan ini, Allahu Akbar. Macam-macam. Inilah bahagian kita. Banyak ujian nak follow Ustaz malam ni masuk Fatihah ke internet. Allah, Siti Hairani. Tak apa, saya tahu ujian-ujian tu adalah sebagai pelengkap untuk menunjukkan betapa kesungguhan kita hadapi ujian yang dihidangkan kepada kita. Kalaulah Hairani nama. Kalau jemaah sekalian susah untuk, orang kata apa, susah untuk mengikuti. Kalau bayangkan kalau yang susah mana bawa seorang lah diri. Bagaimana pula contoh saya yang nak memastikan majlis ni berjalan pun susah juga. Kita diuji sama-sama susah. Sama-sama. Saya pun susah, jemaah pun susah. Bukan senang nak mengendalikan majlisnya, nampak santai, simple ni. Pertama nak menunjukkan, nak bawa tadi macam tadi Syekh Hamizi kata, kalaulah tahu. Kalaulah tahu. Kalaulah tahu. Memang nak bagi tahu. Bukan senang nak bagi tahu kerana ia perkara yang tersirat, bukan yang tersurat. Allah Akbar. Baik, jadi saya akan ulang dan ulang dan ulang dan ulang tentang kepentingan munajat umat ni dan kepentingan beramal dengan Fatihah. Wallahi jemaah sekalian, kalau kita ada banyak amal, amalan yang semua kita amal, terutama zikir bilafzi, dengan lafaz, dengan kalimah apa yang kita nak kuncikan dia agar dia menjadi satu amalan yang sebati, maka kuncikan dia dengan Al-Fatihah. Okay. Kita hizib Al-Imam Nawawi, yang mana meletakkan perbahasan tentang aku kunci dengan billah, dan bukanya dengan la haula wala quwata illa billah. Itu dah duduk pada Allah, duduk pada bismillah. Ustaz, kalau ujian rumah tangga yang tengah bergolak, macam mana cara Fatihah boleh kita buat? Cara dia sama macam ni. Dia tak ada cara embuh kanan embuh kiri. Dia ni, amalan ni, dia tak perlu dibedak-bedak amalan ni. Dia tak perlu di bagaimana cara. Inilah caranya. Tinggal lagi kita, dia macam ni, saya bagi perumpamaan. Caranya sama menyiram, tetapi siraman itu akan memberi kesan kepada akar. Siraman itu akan memberi kesan kepada dahan, ranting, malah buahnya. Siraman itu perlukan kesungguhan. Sebab tu ada waktu kita beramal, kita menyangka kita bersungguh, rupanya belum bersungguh. Lalu caranya adalah kita kena sentiasa nakkan setiap malam kita sungguh. Setiap kita nak baca, kita kena yakin. Ya Allah, aku nak yakin baca. Jangan leka. Sebab amalan itu dia memberikan gambaran nanti suatu berhadapan dengan rumah tangga bergolak. Takkanlah tengah rumah tangga bergolak, nanti tengah bergaduh, Bismillahirrahmanirrahim. Gila kau jemaah. Tak boleh goyang, kita goyang. Tengah macam tu takkan jadi nak baca Fatihahnya. Macam kita bersilat lah, kan, tengah tak ada musuh kita, kita angkat tangan silat, kita tak ada. Bila ada musuh depan, langkah 1000 silat bulat.
Tapi tergantung kepada kemahiran kita. Jadi saya nak mahirkan supaya yang ikut pengajian ni mahir. Insya-Allah. Mungkin sedang diuji ke macam mana ke. Jadi biar sebati insya-Allah. Mana tengah bergelut tu, contoh ini bagi saya kongsikan Puan Salmin tanya tadi kan. Okey, baik. Bila kita ruqyah, tengah ruqyah tu, memang sebelum kita dah amalkan Fatihah tu ataupun ketika kita amal Fatihah. Baik, kesan dia ketika kita berkata dengan benda tu nanti. Selepas tu, mungkin waktu itu kita dah amal Fatihah, ketika rumah tangga bergolak, kita kan akan bercakap. Kita akan bercakap dengan suami kita atau dengan si isteri kita kan. Percakapan kita itu percakapan yang padanya ada hikmah. Percakapan yang ada padanya itu suatu mesej yang tepat. Percakapan kita itu tidak lagi berdasarkan nafsu. Percakapan kita itu tidak lagi melulu. Percakapan kita itu dipandu oleh qalbu, hati yang telah dilatih setiap malam baca Fatihah. Memanglah waktu kentaman datang tu ketepang kena kita terangkat kata macam itu kan. Tapi sebab kerana kita dah lazimi Al-Fatihah, kita lazimi sehingga ketika waktu berlakunya konflik, pertama sekali ingat konflik yang besar tu dengan lidah. Kerana mulut badan binasa. Maka ketika bergolak, pasti lidah kita ni kena dijaga dengan baik. Maka di situ, bagaimana nak jaga lidah? Sekaranglah jaga dia. Ulang baca banyak kali. Ulang baca sampailah ketika saat nak gunakan lidah. Ketika nak berbalah tadi, hanya lidah itu tidak digunakan untuk menyalah. Berbalah tapi tidak menyalah. Dia berbalah menyalah kita. Kita tidak menggunakan lidah untuk menyalah dia. Kita adalah ilham. Saya nak cakap secara spesifik, nak susun ayat, tidak boleh. Sebab setiap waktu itu, ketika itu, ada waktu yang spesifiknya. Hanya tuan badan saja yang tahu keadaan waktu itu apa yang berlaku. Namun saya nak bagi tahu, ketika itu, Allah akan ilhamkan kata-kata yang lisannya akan memandu kepada kebaikan. Walaupun dengan keadaan yang konflik. Tapi kata-kata kita tu kata-kata tepat. Pum tepat. Dia tidak lagi menyiram api, menyiram minyak. Dah? InsyaAllah. Jadi, cara kita hadapi konflik ke depan, kalau sedang menghadapi isu-isu apa, maka tetaplah tambahkan kesungguhan, tambahkan kesedaran, tambahkan penghayatan di saat kita baca munajat umat ni. Tambahkan lagi. Fahami lagi. Hayati lagi amalan itu. Kita tak boleh hadapi amalan ini ketika sedang situasi berlaku. Takkan. Dia tak jadi di situ. Contoh, macam tadi lah, tengah bergaduh dah kita baca. Tak jadi. Sebab tu kadang-kadang kenapa setengah orang tu dia bercakap dia. Dia cakap dia kata-kata dia membuatkan seseorang tu boleh terfikir, dia terdiam. Kerana kata-katanya, lisan dia telah berserta dengan amalan. Jadi jangan putus asa, Puan Salmi, yang semua mungkin bertanya bagi pihak sesiapa. Ketika kita berhadapan, contoh dengan anak kita kan, nak bercakap dengan anak ni, ya Allah, kadang-kadang berbalah kita. Ingat, Allah sedang uji. Kata-kata lisan kita ni berserta dengan amal tidak. Kadang-kadang lisan kita ni tidak bersamanya amal. Ataupun amal masih tidak bersama. Beramal satu, lisan satu. Kadang-kadang terpisah. Kan? Amal ada tapi tak sebati. Kita nak beramal sampai sebati dengan lisan yang disertakan, lisan yang dizahirkan, menyebabkan membawa kepada kebaikan. Kita kata dengan anak pun dengan kata-kata yang kebaikan, dengan suami dengan kata-kata kebaikan, insya-Allah. Jadi teruskan dengan amalan, dengan zikir munajat ni, insya-Allah. Jadi itu maksud dia. Memang kita tak akan boleh standby macam mana situasi itu berlaku. Macam mana nak jawab, contoh nak buat skrip, contoh nak berhadapan dengan suami marah macam mana, dengan isteri macam mana, apa skrip. Dia tak ada skrip. Perkara ni tak ada skrip. Contoh soalan mungkin ada, jawapan tu tak tahu jawapan dia, skema dia macam mana. Tak ada jawapan yang spesifik.
Cuma nak bagi tahu, biarlah kata-kata yang kita lontarkan itu terhasil daripada amalan yang sudah sebati dengan diri kita, insya-Allah. Sebab tu kalau kita nak baca Quran 30 juzuk, dia bagus. Cuma nak bagi tahu, dalam 30 juzuk Al-Quran, 114 surah, itu telah terbati dalam suratul Fatihah, 7 ayat itu. Jadi kalau kita lazimi Al-Fatihah, ibaratnya kita menghayati seluruh Al-Quran. Kerana dalam 7 ayat itu mesti ada kena dengan mana-mana ayat di dalam Al-Quran. Sebab 7 surah itu di dalam Al-Fatihah semua membawa kepada penterjemahan daripada surah-surah yang ada dalam Quran. Itu kehebatan Al-Fatihah. Jadi kalau kita duk lazimi dengan fahaman yang benar, insya-Allah. Jadi jangan berhenti. Dan kita misal kata tadi, tengah beramal, Allah uji pula dengan permasalahan. Walhal ujian bukan tunggu masalah susah saja, senang pun masalah juga. Tapi maksudnya kita lebih trigger ketika susah kan. Contoh tengah beramal-amal bergaduh. Okey, sekarang ni kita kena perhatikan amalan kita. Jangan perhatikan pergaduhan tu. Bergaduh mungkin datang benda ni kita tak boleh expect. Gangguan tetap ada jemaah sekalian, ya. Kita takkan boleh menghalang gangguan datang. Kerana kerjanya mengganggu. Kita tak boleh menghalang jin datang. Tak boleh halang setan datang. Tak boleh halang lah. Maksud kata musuh ni ada keliling. Dia kerja dia nak mengganggu. Cuma pastikan kita tidak terganggu oleh gangguan itu. Macam mana tak nak terganggu? Maka hilangkan ragu. InsyaAllah. Macam mana hilangkan ragu? Sebatikan dengan amalan yang ada, insya-Allah. Jadi ketika tengah beramal, pergaduhan berlaku. Pergaduhan berlaku, maka perhatikan amal. Perhatikan amal tu balik. Hayati. Jangan kita renung apa aku nak buat dengan gaduh ni. Tak. Sebab kita sedang beramal. Kita jangan cari apa amalan lagi, atau jangan masih tercari-cari. Jangan tercari-cari, ya. Sebab tu saya bagi tahu, Al-Fatihah ni dia kemuncak dia dah. Dia kemuncak dah. Sebab tu sebab dia macam ni, setiap perkara dia boleh ganggu. Dia datang kan. Sebab kita bukannya tiba-tiba boleh perfect at one time. Mesti dia ada proses kan. Okey. Kita sedang macam ni, contoh tengah beramal. Dan ada bimbingan, insya-Allah. Allah takdirkan saya membimbing. Allah sempurnakan bimbingan ni. Bukan melalui bimbingan saya ni, tapi Allah sempurnakan bimbingan ni. Khair. Okay, dalam bimbingan yang berlaku, kita mimpi, kita baca, kemudian datang ujian, gangguan. Bila gangguan datang, jangan cari lagi amalan apa yang aku nak kena buat. Tak, kan kita sedang beramal. Sebab tu soalannya adalah, aku kena hayati lagi amalan yang aku sedang lakukan. Contoh surah Al-Hadid ayat 3. Itu hilangkan keraguan tu. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Kita dah ada amalan tu dah. Allah dah beri kita amalan. Contoh, kita dah boleh solat awal waktu. Itu amalan yang besar. Kita dah boleh amal dengan Al-Fatihah. Itu amalan yang besar. Jangan masih tercari-cari amalan apa yang aku nak lakukan. Soalan yang patut timbul adalah apa? Penghayatan kepada amalan itu. Kadang tu ustaz, lagi kita tekad, lagi hebat ujian tercedok. Dia bukan lagi tekad, lagi hebat. Kadang-kadang tekad kita tu bersama perkara tak sepatutnya ada dalam perjalanan itu. Kita menyangka kita tekad. Aku tekad, aku nak berubah. Aku tekad. Rupanya masih ada keakuan. Kita tak tahu diri kita macam mana. Cuma kita faham macam inilah. Sebenarnya bukan tekad aku makin kuat ujian tu. Tak. Sebenarnya kemungkinan ada lagi perkara yang Allah nak bersihkan. So terima saja. Terima saja proses pembersihan itu. Sebab kita tak akan mampu membersihkan diri kita sendiri, melainkan Allah yang bersihkan diri kita. Jadi maknanya jangan katakan begini, makin nak dekat dengan Allah makin kuatnya. Betul, amalan itu tergantung pada tahap keimanan. Tapi tidaklah Allah untuk mendera kita. Tidaklah Allah untuk membebankan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kena yakin dengan Allah. Bahawasanya Allah tidak membebani hamba-hambanya. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.
melainkan kita yang menzalimi diri kita sendiri, maka ujian yang berat-berat itu kerana padanya ada perkara yang tak sepatutnya ada dalam perjalanan menuju Allah. Jadi ini proses pembersihan. Dia macam contoh, makin kuat kita nak tanggalkan benda, makin sakit. Sebab benda tu dah melekat. Dah melekat kat situ kan. Kita gosok, makin kuat gosok ustaz, makin sakit. Ya. So benda tu dah melekat. Nah, kena ingat, perjalanan yang buatkan kita sakit, kita menangis, kita kecewa kerana kita pernah melalui fasa bercinta dengan dunia. Terimalah kenyataan itu. Barang siapa yang melalui kesakitan hatinya, ketahuilah bahawasanya dia pernah bercinta dengan kekasihnya yang bernama dunia. Maka rasailah kesakitan, kecewa dengan dunia. Dunia telah mengecewakan kita. Rasakan macam mana sakitnya hati itu. Dah siapa suruh bercinta dengan dunia? Siapa suruh? Tu ayat dia. Terimalah. Ya Allah, sakitnya hati ni. Ya Allah, sakitnya. Kenapa sakit ini? Inilah kesannya bercinta dengan dunia. Kita tak ada pilihan lain. Sebab kita ambil dunia. Siapa kata, bila start kita kenal dunia dengan sifat yang mana dunia ni dikata dengan pembohong, dunia ni penipu, dunia ni laibun walahun, dunia ni ibarat bangkai, dunia ni ibarat, kita biasa dengar harapan pada dunia. Kita berharap rumah tangga kita kekal bahagia. Kita berharap kita ada harta boleh tolong orang. Kita harap pada dunia. Nah, rasakan bila perjalanan kita itu dengan membawa dunia sebagai harapan untuk buat kebaikan, rupa-rupanya dunia ni tak boleh harap. Pada muka dah. Aduh, sakitnya pada muka. Allah, sakit ni ya Allah. Ya. Sakit tu bukan sebab nak menuju kepada Allah. Kita jangan terfitnah dengan jalan mengatakan nak bawa diri kepada Allah menyakitkan. Tidak, wallahi. Fikir secara logik, takkanlah menuju kepada Allah yang maha cinta, yang maha pengasih, maha penyayang, penuh dengan kesakitan. Tak ada. Melainkan kita yang membawa perkara yang tak selayaknya untuk dihadapkan di hadapan Allah. Nampak tak? Jadi cukup biarlah kekecewaan itu menjadi pengajaran untuk kita. Dan kita takkan sesekali membawa kekecewaan itu ke depan. Kita hanya jadikan ia pengajaran dan ambil jalan kebenaran. Lalu kita ke depan dengan kekuatan yang sebenar. Kan? Bina kekuatan yang sebenar, bina pengharapan yang sebenar. Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah dan berharaplah apa yang menggembirakan kamu. Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Nabi bagi tahu kali ini jangan kita terhenti dek kerana masalah tadi. Orang contoh tadi kan, macam mana Al-Fatihah ni boleh digunakan ketika ada masalah. Kita sedang pun menggunakan Al-Fatihah ini dengan harapan supaya kita berjaya atasi masalah itu dengan ilham-ilham yang Allah berikan ketika waktu itu, bukan dengan membaca Fatihah ketika itu. Ketika masalah itu berlaku, kita sudah pun persiap dari awal sekarang ini, dan ketika berlaku masalah itu, adalah ilham-ilhamnya terpandu oleh hati yang sudah mengenal yang hak, insya-Allah. Teruskan beramal mas sekalian dengan Fatihah. Wallahu alam, itu saja. Jangan berhenti untuk berjalan menuju Allah. Biarpun penuh dengan cabaran, dugaan, kerana tiada jalan lain untuk sampai kepada Allah. Itu melalui dengan jalan mujahadah. Tak ada jalan lain. Bukan jalan mudah-mudah. Jadi kita kena terima jalan ni, jalan yang susah. Sebab Allah bagi ganjarannya syurga Allah yang padanya penuh dengan keindahan-keindahan yang tanpa had. Allahu Akbar. InsyaAllah. Wallahu alam, itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya.
atau kekurangan atau kata-kata itu kurang bicara dalam penyampaian, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.